Hai guys, apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel saya Jom Belajar TV. Saya Mr. Shankar dan hari ini kita nak buat apa? Kita nak buat soalan peperiksaan set 1 Johor guys. Percubaan Johor set 1 kertas 2. Jom kita mulakan. Guys wait, sebelum kita mulakan, kalau kamu free pada hari Jumaat pukul 9 malam, join me in my live stream. Banyak benda yang kita akan bincang dekat sana. Second thing, kalau kamu pelajar SPM tahun 2020, guys, have you get my seminar ramalan matematik ke tak? Ramai pelajar yang dapat seminar ramalan matematik saya, they can see tremendous improvement dalam mereka punya result. Ada soalan-soalan yang mereka buat sebelum ini, mereka ambil masa yang lama, mereka boleh buat dengan begitu cepat dengan teknik-teknik yang saya mengajar. So, kalau kamu belum dapatkan, link ada dalam description di bawah. Tolong dapatkan seminar ramalan secepat mungkin. Improvement guaranteed. So, kalau kamu first time dekat sini, tekan subscribe button, tekan bell icon, tekan like button, tekan share button, tekan semua button yang ada dekat sini kecuali dislike button guys. I hope you like my content. So, tanpa buang masa, let's get into soalan Johor kertas 2 percubaan 2020. Let's do this. Alright guys, so kalau kamu lihat ini adalah soalan kertas 2 bahagian A, 52 markah. Okay, so apa yang kita akan dapat dekat sini? Cuba lihat di sini guys. Dia kata Raja 1 menunjukkan graf bagi Y sama dengan 3X tambah 9. Mana 3X tambah 9? So ini adalah Y sama dengan 3X tambah 9. Ini adalah graf dia. Lepas tu Y adalah sama dengan negatif X. Okay, dia tak bagi Y sama dengan negatif X dalam sini. So kalau dia tak bagi, kita kena buat. Okay, next dia kata apa? Y kurang daripada 5. Okay, Y sama dengan 5 lah. Sepatutnya dia kena bagi dekat sini sama dengan, okay, maybe typo error, tak apa, dia Y sama dengan 5. So ini adalah garis dia. Alright, so dia sudah bagi ketiga-tiga garis. Garis 1, garis kedua, garis ketiga. Alright, tiga-tiga garis dia sudah bagi dekat sini. Okay, next dia suruh kita buat apa? Luraikan kawasan yang memuaskan Y kurang daripada 3X tambah 9. Okay guys, let's do this. Kalau 3X tambah 9, okay, saya besarkan sikit. So 3X tambah 9 adalah yang ini. Alright, kalau dia kata dia kurang atau sama dengan, okay, first tengok simbol ni. Simbol ni ada sama dengan dekat bawah, maka dia adalah garis apa? Garis solid. So dia kata kurang guys. Y ni dia kata kurang. Kurang maksudnya dia bahagian bawah. So atas ni adalah besar dan bawah ni adalah apa? Kurang. So kita kecil lah maksudnya. So kita akan ambil bahagian bawah sini guys. Inilah kawasan yang dia berlorek. Maksudnya semua jawapan dekat sini tak ada. Dia tak ada jawapan. Dekat atas sini semua memang tak ada jawapan. Dia dekat bawah lah. Okay. So itu adalah dia punya yang pertama. Kurang ya. Kita sudah pun tengok. Okay. Yang kedua. Dia kata persamaan ni Y lebih besar daripada apa? Negatif X. So number one, kita kena ada garis Y sama dengan X. So ada tak? Kita ada tak garis Y sama dengan X? Actually kita belum ada garis ni guys. So guys, kalau dia tak bagi garis ni Y lebih besar daripada negatif X, ataupun dia tak bagi garis Y sama dengan negatif X, kita kena lukis. So kalau kamu nak lukis garis Y sama dengan negatif X, this is how the line should be guys. This is how the line should be. Okay, biasa aku lukis dekat sini. But logically speaking, yang ni ada tak tanda sama dengan? Tak ada kan? Kalau tak ada, dia mestilah garis apa guys? Dia mesti garis putus-putus. So kalau garis putus-putus, saya kenalah letak macam ni, putus-putus sikit. Alright, saya tulis putus-putus. So this is garis putus-putus yang kamu kena ada. So apa yang dia kata sekarang? Dia kata Y dia mesti lebih besar kan? Besar kan? Kalau besar tu, it should be above this line. Okay, tadi kita sudah tahu garis ni, di situlah jawapan dia, betul tak? Sebelah kanan sini lah jawapan dia. So sekarang dia kata lebih besar. Maksudnya you punya jawapan tu ada dalam kawasan macam K, garis K dekat sini kan? Dia ada dalam sini lah. Okay, somewhere dekat sini dia punya jawapan. Kita belum habis lagi, ada lagi persamaan yang dia bagi. So now let's have a look at this. Dia kata Y lebih kecil sama dengan 5 guys. Kalau dia kata Y lebih kecil sama dengan 5, inilah garis Y sama dengan 5. Kalau lebih kecil di atas ke bawah, dia mesti kena mana? Dia mesti dekat bawah guys. So ini adalah garis dia, dan kalau dia kena bawah, tadi kan kita sudah tahu jawapan dia dalam kawasan sini. But sekarang dia kata lagi bawah dekat sini. So atas ni semua tak ada jawapan lah. It should be somewhere dekat sini, betul tak jawapan dia? So guys, actually you punya jawapan adalah semua kawasan-kawasan sini sampai dia punya paksi habis. Alright, okay, but then wait, there's one thing yang saya notice dekat sini. Skema jawapan dia lain. Skema jawapan dia bagi kawasan yang ini sahaja, betul tak? Guys, it is not right. There is a mistake dalam skema jawapan. Kalau skema jawapan kamu nak tahu kenapa dia bagi kawasan ini, sepatutnya mereka telah miss satu lagi persamaan, iaitu X sama dengan kosong guys. Ini adalah garis X sama dengan berapa?
kosong. Okey, kalau ini adalah garis X sama dengan kosong, maka skema jawapan memberikan jawapan hanya dalam kawasan sini. Okey, kawasan yang saya lorik warna merah ni lah. Okey, inilah jawapan yang diberikan oleh skema jawapan. So, kalau ini adalah jawapan yang diberikan oleh skema jawapan, sepatutnya guys, that is a mistake. Sepatutnya apa yang kena berlaku adalah mereka kena tambah satu lagi persamaan guys, iaitu you punya nilai X lebih kecil sama dengan kosong. This is what they need to tell. Sebab apa? Ini adalah garis X sama dengan apa? Kosong. So, kalau dia tak nak kawasan yang ni semua, dia kena cakap X lebih kecil sama dengan apa? Kosong. So, there is a small error, mistake dalam skema jawapan. So, kalau ini adalah jawapan yang betul, maka persamaan ini mesti kena ada dalam persamaan. Kalau tidak, jawapan awak adalah yang ini. This whole thing is your answer guys. Alright. So hope that is clear. Berapa markah dekat sini guys? Kita dapat 3 markah dekat sini. Let's go to the next question now. Alright guys, so kalau kamu lihat soalan kedua ni, okay, ini adalah soalan persamaan kuadratik guys. I go through this question, biasa beritahu awak, this question ramai pelajar mereka tak faham apa yang mereka tengah cakap dalam soalan ni. So my duty is explain to you macam mana kamu kena buat soalan ni, apa maksud soalan ni. Saya kena terangkan dulu, barulah kamu akan faham, right? So let's baca soalan ni dan kita cuba fahamkan what's happening here. Okay, number 1. Dia kata sebuah bot motor menuju hulu sungai Kankaki, okay, sejauh 24 batu yang arusnya berjalan 3 batu sejam. Okay, arusnya berjalan 3 batu sejam. Guys, kita kena imagine, kalau soalan-soalan seperti ini dianggap sebagai soalan kibat, dia akan bagi jenis cerita dan kita kena faham apa yang dia cakap. So, logically speaking, dia kata sebuah bot motorbot lah, motorbot dia tengah pergi menuju ke hulu sungai Kanki. Dia tengah pergi ke hulu satu sungai, tak kisahlah sungai itu dekat mana, dia tengah pergi ke hulu sungai itu dan dia punya kelajuan adalah 24 batu. Okay, bukan kelajuan, dia punya jauh, distance dia adalah 24 batu, 24 miles dia punya jarak lah yang arusnya berjalan. Arusnya maksudnya apa? Kalau kamu katakan ini adalah sungai, okay, sungai, dia kan ada arus. Kadang-kadang air dia mengalir dari atas ke bawah. Ini sungai, air dia maybe mengalir dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. It depends on the arus, right? So, kalau kamu berenang ikut arus sungai tu, maksudnya ini adalah sungai, arus dia pergi macam ni, okay, ke atas, kamu pun berenang macam ni, kamu akan pergi lagi laju, okay. Kalau arus dia turun ke bawah, kamu menentang, kamu akan pergi lebih apa? Slow. Logik itu maksud arus lah, itu maksud arus dia berjalan 3 batu sejam. So, dia punya laju sungai tu, air tu adalah 3 batu sejam, alright, 3 miles per hour. Okay, next dia kata perjalanan pergi dan balik bot motor mengambil masa 6 jam. So, dia pergi dan dia balik mengambil masa berapa jam? 6 jam. So, logically speaking, kamu nak kaitkan dengan dia punya arus. Sometimes bila dia pergi tu, maybe kalau dia ikut arus, dia akan pergi cepat. Bila dia balik tu, dia akan ambil masa lambat sikit sebab dia menentang arus dia. You understand what I'm saying? But total, pergi balik tu berapa jam? 6 jam. Itu maksud dia. Dengan andaian bahawa bot motor mengekalkan kelajuan tetap berbanding air menggunakan persamaan bla bla bla, apakah kelajuan bot itu? Ramai pelajar tak faham apa benda ni, daripada mana dia dapat benda ni, apa maksud benda ni, macam mana nak cari dia punya laju. Okay guys, very simple. Let me make this very clear and simple for you guys. Guys, logically speaking, kita nak cuba fikirkan. Okay, dia tengah cakap tentang laju kan. Okay, apa formula laju? Okay, laju formula dia adalah speed. Okay, cikgu tulis dekat sini, speed is equal to distance over time. Okay, maksudnya laju adalah sama dengan jarak bahagi dengan apa? Masa. Okay, sekarang dia tengah cakap tentang masa yang dia ambil. Okay, masa yang dia ambil tu berapa jam? 6 jam. Pergi balik tu 6 jam kan? Okay, sekarang ya, kalau saya nak tahu dia punya masa, dia punya time, saya nak tahu benda ni, time ni, distance saya akan bawa sebelah sana. So, maksudnya time akan jadi apa? Time adalah sama dengan distance bahagi dengan speed, iaitu jarak bahagi dengan laju, saya akan dapat dia punya time. Kamu faham benda ni kan? Saya just bawa distance pergi sana. So, distance bahagi dengan speed, saya akan dapat sama dengan apa? Time. Saya sudah dapat benda ni. So, masa ni adalah masa yang diambil oleh bot itu. Okay, masa yang diambil oleh apa? Bot itu. Okay, jarak yang dia pergi. Okay, jarak yang dia pergi. Okay, contoh saya akan tulis maklumat dia dekat sini. So, jarak bot itu travel adalah dia kata sebuah bot menuju hulu Kanki sejauh 24 batu. Maksudnya dia pergi 24, betul kan? Okey. So jarak dia 24.
bahagi dengan laju. Okey, laju tu kita tak tahu. Tapi apa yang kita faham dekat sini adalah apabila bot tu pergi mengikut arus. Okey, dia pergi, arus pun diikut arus lah. So dia akan pergi lagi laju kan. So kalau laju motorbot tu adalah X, kita tak tahu laju tu lah, kita letak saja X. Kenapa saya tambah 3 dekat sini? Sebab apa? Sebab saya tambah 3 adalah laju motorbot saya dan tambah lagi laju arus. Arus ni 3 km sejam. Contohlah 3 miles per hour. Saya pergi dalam X mile per hour. So laju saya lagi meningkat. Itulah maksud X tambah 3. So apabila saya ambil 24, ini adalah perjalanan pergi katakan. Okey, pergi jarak dia 24. Jarak bahagi dengan apa? Jarak bahagi dengan laju lah. Kita punya formula dia jarak bahagi dengan laju akan dapat masa kan. So laju saya meningkat 3. Kenapa? Saya ikut arus. Apabila saya balik pula, saya punya jarak masih sama. Jarak 24, betul kan? Bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan laju. Bila saya balik, laju saya berapa? Okey, laju bot tu dia kekal. X kekal. Tapi bila dia pulang tu, dia punya laju tu akan kurang 3. Kenapa dia kurang 3? Sebab dia menentang arus. You guys understand what I'm saying? Dia menentang arus. So, dia kurang 3. So guys, ini maksudnya apa? Kalau saya buat ni, saya akan dapat jawapan apa? Masa kan? Sebab jarak bahagi dengan laju, saya akan dapat apa? Masa. So, ini adalah masa untuk pergi dan ini adalah masa untuk pulang. Kalau masa untuk pergi dan pulang, kalau saya tambah, saya dapat berapa? Kan dia kata jumlah masa yang diambil adalah berapa jam? 6 jam. So, bila saya tambah dua ni, saya dapat berapa? 6 jam guys. Inilah cara mereka dapat formula ini. You faham tak saya cakap apa? This is how they get this formula guys. Very simple. So, dalam formula yang kita buat ni, X ni adalah apa? Yang 3 ni kita tambah sebab laju arus. Tapi X ni adalah laju apa? Bot. Dekat sini pun laju arus bila kita patah balik tu negatif 3 sebab dia menentang kan, dia tolak 3. Tapi X ni adalah laju apa? Bot. Dia suruh kita cari laju apa? Dia suruh kita cari laju bot. So kalau kita nak cari laju bot, maksudnya kita kena cari nilai apa? X lah dekat sini. Itu adalah penjelasan apa maksud cerita ni. Hope you guys really understand that. Now let's solve this question. So guys, kalau kita nak selesaikan, kita just kena selesaikan persamaan inilah. That's the thing, right? So biar cikgu tulis kat sini 24 per X tambah 3 tambah dengan 24 per X tolak 3 sama dengan 6. So all I need to do is saya just kena selesaikan benda ni guys. So kalau saya nak selesaikan benda ni, apa yang saya kena buat adalah saya kena samakan dia punya denominator dekat bawah. So iaitu kalau X tambah 3 ni dan X tambah, X tolak 3 ni dan X tambah 3 ni dia kena jadi sama. So apa saya akan buat adalah yang ini saya akan darab dengan X tambah 3 supaya dia jadi sama. So atas pun darab X tambah 3. Yang ni pula darab dengan X tolak 3. Nah, atas pun darab X tolak 3. Kenapa? Barulah saya nak samakan dia punya bawah kan. So atas tu saya akan dapat 24 darab dengan X tolak 3 tambah 24 darab dengan X tambah 3. Bawah sini dia akan jadi X tambah 3 darab dengan X tolak 3 sama dengan 6. Inilah apa yang saya akan dapat dekat bawah bila saya dah samakan dia punya persamaan lah. So now apa yang saya kena buat adalah saya kembangkan semualah. Yang ni saya kena automatic bawah sebelah sana kan. So apa saya akan buat? Saya akan kembangkan semua sebelah kiri. Saya akan kembangkan semua sebelah kiri. Bawah ni pergi sebelah sana dan juga kembangkan benda ni guys. So what I'm gonna do now is I'm just gonna solve this slowly lah. 24 darab dengan X, saya akan dapat 24X tolak dengan 24 darab 3. Guna kalkulator je lah. 24 darab dengan 3 dapat 72 tambah dengan 24 darab X adalah 24X tambah 24 darab 3 adalah 72 sama dengan, let's say bahagian bawah sini pula, bahagian bawah sini saya kembang dan saya bawa ke sana darab dengan 6. Maksudnya dia kena 6 darab dengan X darab X adalah X kuasa 2. So, X darab X, X kuasa 2. Kalau kamu keliru sangat, saya tulis je lah. Yang ni 6 darab dengan, X darab X adalah X kuasa 2. Lepas tu X darab dengan negatif 3 adalah negatif 3X
Lepas tu tambah 3X tolak 9. Inilah apa yang saya akan dapat sebelah sana. Okay, let's say sekarang cikgu permudahkan semua benda ni, bawa dia sebelah kiri. Alright, bawa dia sebelah kiri. So, apa yang saya akan dapat dekat tengah-tengah sini, dia sudah hilang. Tolak 3X, tolak tambah 3X sudah hilang. So, 6 darab X kuasa 2 adalah 6X kuasa 2. So, saya tulis sahaja. Sebelah sini adalah 6X kuasa 2. Lepas tu, 6 darab dengan 9 adalah 54. Tolak 54. Itulah apa yang cikgu akan dapat. Okey, sebelah kiri pula 24X tambah 24X cikgu akan dapat 48X. Tolak 72 tambah 72 sudah hilang. Dia jadi kosong. So, inilah apa yang saya akan dapat. Okey, let's say 48X bawa sebelah sana sekarang. Apa yang kita akan dapat adalah 6X kuasa 2 tolak 48X tolak 54 sama dengan kosong, guys. Inilah you punya persamaan selepas you bawa 48X pergi sebelah sana. So, sekarang apa yang kita nak buat? Kita just kena selesaikan persamaan kuadratik dia. Okay, kalau kita nak selesaikan persamaan kuadratik dia, okay, let me do it this way sebelah sini. Okay, kita akan dapat 6X kuasa 2 tolak 48X tolak 54 sama dengan kosong. So, apa saya buat? Saya gerak ke sini sikit. Okay, let's solve this, guys. Kalau kamu masuk benda ni dalam kalkulator, mode, kamu masuk equation, kamu akan masuk AX² plus BX plus C semua kan. A awak adalah 6, B awak adalah negatif 48 dan C awak adalah negatif 54. Jangan lupa tekan negatif ya, guys. So, you akan dapat X1 adalah 9. So, kamu akan dapat X sama dengan 9. Ataupun X2 adalah negatif 1. Guys, tapi kamu tahu kamu jangan tulis macam ni saja. Kamu kena bawa dia masuk ke dalam. So, kamu akan dapat apa? X tolak 9. Dan dekat sini adalah X tambah 1. Kan yang ni kan negatif 1 bawa dalam jadi tambah 1. 9 bawa dalam jadi negatif 9. So, bila kamu buat ni, kamu akan dapat sama dengan apa? Kosong. But logically speaking, bila kamu tulis, cikgu dah beritahu pada awak, just double check. Dalam seminar ramalan, every detail saya sudah beritahu. X darab dengan X, guys, dapat X kuasa 2. Tapi dekat sini ada berapa? 6. So, maksudnya dia faktor dan keluarkan 6. Just tulis 6 dekat luar. That's it, guys. So, daripada sini kita ada X2 jawapan. X tu 9 ataupun X2 negatif apa? 1. Balik kepada kita punya soalan. What is actually X? X adalah laju bot. Betul kan? Mana boleh ada laju dalam jawapan negatif, guys? Tak boleh ada. Tak boleh ada, guys. So, dia kena ambil jawapan yang apa? Positif. Ini tidak diterima, guys. So, apa yang kita akan buat adalah, maka laju bot adalah sama dengan 9 miles per hour ataupun 9 batu sejam. Itu adalah maksud dia dan kita sudah pun settle soalan ni. Berapa markah untuk soalan ni? Saya tahu korang ni rasa apa. Cikgu susah payah kita buat. 4 markah saja kita dapat. But that's it, guys. That's how you must do this question, alright? So, kalau soalan 2 dah buat, jom kita pergi ke soalan ketiga sekarang. Alright, guys. Jom kita lihat soalan ketiga pula sekarang. So, soalan ketiga ni dia kata apa? Solution penyelesaian dengan kaedah matriks tidak dibenarkan. Maksudnya ini kena buat persamaan serentak lah, logik, alright? So, dia kata Raja 2 menunjukkan sebuah kereta dan sebuah van 6 tempat duduk. So, logik dia kata van ni 6 tempat duduk dan ini adalah kereta, guys. Okay, then dia kata apa? Dia kata a group of 88 flooded. Okay, flood victims. Okay, kita tengok baca kat bawah lah. Sekumpulan 88 orang mangsa banjir dipindahkan menggunakan kereta dan van. So, 88, guys. I think soalan ni pernah keluar sebelum ni. They just repeat this question. Okay, but just do this. Or maybe dia jauh, siapa tahu. Okay, tak adalah. Soalan ni pernah keluar sebelum ni. I think some last year punya some question saya pernah buat. Okay, sekumpulan 88 orang mangsa banjir dipindahkan menggunakan kereta dan van. Hanya 4 orang mangsa dibenarkan menaiki kereta dan 6 orang mangsa dibenarkan menaiki apa? Van. Dalam setiap kali perjalanan, kereta itu membawa 3 buah beg dan van itu membawa 12 buah beg. So, logically speaking, guys, banyak maklumat. Catatkan ini berapa beg ni, guys. Dia kata 12 buah beg. So, yang ni 12 beg. Okay, satu kali pergi tu dia bawa 12 beg. Dan yang ni pula bawa 3 beg dekat sini. Lepas tu, dia bawa 4 orang mangsa dia bawa. Dan sana ada bawa berapa orang? 6 orang mangsa dibenarkan menaiki van. Okay, dengan mengabaikan bilangan pemandu kereta dan pemandu dengan mengabaikan bilangan pemandu kereta dan van dalam pengiraan anda, hitung bilangan kereta dan bilangan van jika terdapat 126 beg telah dibawa oleh bangsa. Okay, guys, logically speaking okay, maklumat dekat sini
Total bag yang dia bawa, okey, kita tulis dekat sini. Total mangsa. Okey, total mangsa adalah 88 orang dan bag adalah 126. Ni bag. Okey, yang ni adalah mangsa. Okay, so kita tak payah kisah tentang orang yang bawa kereta apa semua. Kita punya formula kita hanya tahu dia ada 4 orang, 6 orang. Satu kali naik tu 4 orang dan 6 orang. Satu kali naik tu 3 bag dan berapa bag? 12 bag. Itu saja. So let's say kita letak huruf yang ni K kan, yang ni kita gunakan huruf K. K tu adalah bilangan kereta, bilangan kali lah. Satu kali pergi tu kereta tu dia bawa 3 bag. So kalau dia pergi 2 kali 6 bag macam tu kan. So untuk van pula kita letak V. V tu untuk van. So satu kali pergi dia bawa 12 bag ataupun 6 mangsa, 2 kali dia pergi 12 mangsa dan berapa 24 bag macam tu lah. So kita sudah pun tahu total bag dengan bilangan mangsa dekat sini. So let's do this guys. Persamaan dia it's actually easy guys. It's actually easy. Okay, apa persamaan dia? Okay, cikgu tulis dia punya persamaan dulu supaya kamu boleh nampak dekat sini. Dia punya persamaan adalah okay, satu kali pergi dalam kereta tu 4 kan. So 4V, okay, 4 orang naik, ini bilangan mangsa lah saya cakap 4 orang mangsa naik dalam K kereta, 4 orang mangsa K kereta, 4K tambah dengan bilangan kali V. Satu kali V tu 6 orang boleh naik kan. So 6V tu bilangan kali dia pergi balik. So 4K tambah 6V. Yang ni adalah orang mangsa. So berapa mangsa yang dia kena naik? 88 mangsa yang akan pergi. Okay, lepas tu yang kedua pula, K, dalam kereta tu berapa bag yang pergi? 3 bag kan. So 3K, 3 bag dalam kereta tambah dengan 12V, 12 bag dalam van. So total van, total bag yang you kena dapat adalah 126. Guys, inilah dua persamaan. Persamaan satu, persamaan yang keberapa? 2 guys, that's it. Apa yang kita kena buat? Kita just kena selesaikan benda ni lah. Kamu nak buat kaedah penghapusan ke, kaedah penggantian ke boleh, tapi saya rasa personally penghapusan lagi senang. So apa yang saya akan buat adalah saya nak hapuskan V ini sebab dialah senang nak tukar jadi sama. So 6V ni kalau saya nak tukar jadi 12V, apa saya akan buat adalah saya akan darab persamaan dekat atas tu dengan berapa? 2, supaya 6 ni jadi berapa? 12. So kalau atas tu saya darab dengan 2, semua kena darab dengan 2. So let me write down the equation dekat bawah guys. So 4K ni darab dengan 2, saya akan dapat 8K. Lepas tu 6V ni darab dengan 2, saya akan dapat 12V sama dengan 88 darab dengan 2, saya akan dapat 176. Yes, 176 saya dapat. Alright. So itu adalah persamaan yang pertama ni sudah modify jadi yang ni sekarang. So ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua adalah 3K tambah dengan 12V sama dengan 126. So guys, apa yang saya nak buat sekarang? Saya nak hapuskan dia punya V kan. Kan saya sudah kata saya nak hapuskan V. So V sudah jadi sama. Kalau sudah jadi sama, saya akan buat apa? Saya akan tolak. Kenapa tolak? Sebab atas pun positif, bawah pun positif, maka kita tolak. So apabila kita tolak, okay, cikgu zoom sikit dekat sini, apa yang kita akan dapat adalah 8K tolak dengan 3K, saya akan dapat 5K, dan tengah-tengah ni dia akan hilang kosong, sama dengan 176 tolak dengan 56, saya akan dapat 50 guys. Alright, so maka K adalah berapa? 50 bagi dengan 5, saya akan dapat 10 guys. Bilangan K adalah 10, saya sudah dapat. So bila kita sudah dapat K itu 10 dengan 10, kita gantikan je K itu dengan 10 dalam mana-mana persamaan, 1, 2 ke 2 ke 3. So saya nak ganti dalam 2 lah. So saya akan kata apabila K sama dengan 10, apabila K sama dengan 10, apa yang saya akan buat pula? 3 darab dengan K tambah dengan 12V sama dengan 126. Nampak tak apa saya buat? Saya ganti ni dalam persamaan kedua lah. Saya ganti dalam persamaan 2. So apa saya buat? Apabila K dengan 10 daripada persamaan yang kedua, saya akan dapati 3K itu kan 10 kan. K itu kan sekarang 10. So 3 darab 10 saya akan dapat 30 tambah dengan 12V sama dengan 126. Maka 12V adalah sama dengan 126 tolak dengan berapa? 30, you akan dapat 96. Maka V adalah 96 bahagi dengan 12, kita akan dapat 8 guys. Kita sudah pun dapat nilai V dan nilai K kita sudah dapat. So jangan biarkan jawapan macam ni kita tulis. Oleh itu bilangan van adalah sama dengan 8 dan bilangan kereta adalah sama dengan berapa? 10. So tulis jawapan kamu seperti ini. Van adalah 8 dan kereta adalah berapa? 10 guys. You do this. Berapa markah kita ada kat sini? 4 markah sudah pun settle. Soalan yang ke berapa ni? 3. Jom kita pergi ke soalan seterusnya sekarang.
Alright guys, ini adalah soalan yang keempat. Okay, yang ni adalah sudut di antara satalah plan, the angle between lines and planes. Okay, kita cuba tengok dia kata apa. Anak dan dua orang anaknya telah melukis sebuah portret. Okay, ini adalah portret dia. Dia sudah kata ini adalah portret dia. Lepas tu dia kata mereka meletakkan portret itu dalam sebuah kotak seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3. So ini adalah portret, dia letak dalam kotak itu, dia susunlah daripada atas pergi ke bawah macam tu dia letak. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3, untuk dikirim kepada sahabat yang berada di Johor Bahru. Okay, diberi tinggi kotak itu ialah 40 cm. Mana tinggi? So ini adalah tinggi kotak dia. Tinggi kotak tu 40 cm. Maklumat tulis je 40 cm guys, jangan lupa tulis maklumat. Okay, next dia kata pada rajah di ruang jawapan, tandakan sudut antara potret itu dengan tapak kotak. So guys, tapak kotak lah mana? Ini kan yang bawah ni lah orang panggil sebagai tapak kotak, betul tak? The bottom one is the tapak kotak. Alright, so ini adalah potret yang diletak. So sudut antara potret dengan tapak. So ini adalah tapak, ini adalah potret. Sudut yang ini guys, itu saja. Apa susah sangat dekat sini. So dia kata mark the angle. So kamu kena buat apa guys? Inilah you punya sudut dekat sini. Harap kamu boleh nampak, cukup besarkan sikit. Inilah sudut dia. Okay, sudut antara potret dengan tapak. Ini adalah tapak kan? So itu adalah sudut kamu. Okay, dia kata apa? Tandakan. So kita sudah pun tandakan. Alright, so ini adalah tanda dia lah. Theta lah, kita boleh letak sudut theta ke, sudut x ke, y ke, apa-apa saja. Itu adalah jawapan awak. Okay, next dia kata apa? Seterusnya hitung sudut antara potret dengan tapak kotak tu. So you kena cari sudut ni lah guys. Kalau kita nak cari sudut ni, apa maklumat kita ada? Okay guys, ini adalah opposite. Yang ni adalah opposite side, kita sudah tahu. Yang bawah ni adalah apa? Adjacent side, kita sudah tahu. So formula mana dalam trigonometri yang kaitkan opposite dengan adjacent? Confirm tangent. Tangent theta is equals to opposite over adjacent, to R, right? So apa yang saya akan buat? Tangent theta adalah sama dengan opposite dia 40 over adjacent dia berapa? Adjacent adalah 60 guys. So kalau kamu nak cari theta, tangent bawa sebelah sana. So theta kamu adalah shift tangent. Tangent tekan shift, kamu akan dapat 4/6. Boleh permudahkan 40/60 boleh jadi 2/3 juga. So apabila kamu tekan dalam kalkulator, tekan shift tangent, atas tu adalah 4 per bawah dia adalah 6. Apabila kamu tutup kurungan, tekan sama dengan kamu dapat 33.69 darjah. Kamu boleh bagi ni ataupun kamu nak lebih tepat, tukar kepada sudut dan darjah lah. Kamu akan dapat 33 darjah 41 minit. Okay, so itu adalah kamu punya jawapan dekat ni guys. Alright, so that's it. Soalan ini sudah siap. Kalau kita dah siap, berapa markah untuk soalan ni? 3 markah untuk soalan ni. So jom kita lihat soalan seterusnya sekarang. Alright guys, soalan yang kelima pula. So apa yang dia kata, ini nampak macam isi padu ni. So jom kita lihat soalan dia. Dia kata Raja 4 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon tegak yang mengandungi cecair. Ini cecair dia, water dalam sini guys. Alright, next kita tengok isi padu bagi cecair ialah 308 cm3. So guys, dalam sini, this isi padu dalam sini adalah berapa? Maklumat catatkan 308 cm3. Itu adalah isi padu yang dia cakap dekat sini. Okey, lepas tu dia kata apa? Diameter bagi permukaan cecair DE. Mana DE? Ni diameter dia. Okey guys, kalau volume, saya punya pelajar tahu, saya lebih suka cari radius terus. Sebab itulah apa yang kita akan gunakan. Dia kata 3.5 kan? Betul tak? Dia kata 3.5. Diameter dia kata 7. Diameter adalah 7. So radius dia adalah berapa? 5 cm guys. Kita sudah dapat. Next dia kata apa? Dengan menggunakan pi 22/7, cari ketinggian dalam cm cecair yang ada dalam bekas. Cari ketinggian dalam cm. So guys, dia nak ketinggian. So ketinggian tu maksudnya adalah apa? Inilah dia punya ketinggian. Sebab ini kon. Kalau kon, luas tapak kali dengan tinggi, dan kamu kena darat dengan 1/3. Itu formula dia sebab dia ada bucu, right? So guys, kalau kita nak buat benda ni, simple je. Alright, kita buat je formula dia. Kita nak cari tinggi. Tinggi tu kita tak tahu, kita letak je lah T. So formula dia akan jadi 1/3 darab luas tapak. Tapak dia adalah bentuk bulat dekat sini. So bulat, formula dia adalah pi jejari kuasa 2. Jejari dia adalah 3.5 kuasa 2. Jejari kuasa 2. So ini adalah luas tapak. Luas tapak kali dengan tinggi adalah T
Benda ni kalau kita selesai, kita akan dapat 308 guys. 308 cm cube. Itulah apa yang kita akan dapat. Guys, just cari T dekat sini. Selesaikan. Masuk semua dalam kalkulator. So, what I'm gonna do now is saya masukkan semua dalam kalkulator. Apa yang akan saya tekan adalah saya akan buat benda ni. Okay, I tell you exactly apa yang saya nak buat. Saya nak tekan 22 ni. Dan 3 darab 7 tu saya akan dapat berapa? 21 kan? Okay, very simple. Saya akan buat 22 darab 3.5 kuasa 2 dulu. 22 darab 3.5 kuasa 2. Saya akan dapat jawapan .269.5. Okey, 269.5. Ini dekat atas, per 3 darab dengan 7 saya akan dapat apa? 21. Guys, saya sudah bagi tahu kalau ada T dekat tepi sini, kita tulis je dekat sebelah, dia akan jadi T. Benda ni adalah sama dengan berapa? 308. So guys, kalau nak cari T, apa saya buat? Ni bahagi bawah sana darab. Ini darab bawah sana bahagi. Maksudnya 308 darab dengan berapa guys? 21. Jawapan dia kena bahagi dengan 269.5. Kamu akan dapat nilai T adalah sama dengan 24. Itu adalah kamu punya T guys. Sudah pun habis. Sudah settle. Soalan ni berapa markah guys? Solid 4 markah. Sapu macam tu je. Jom kita pergi ke soalan seterusnya sekarang. Alright guys, ini adalah soalan yang ke-6. So jom kita lihat soalan yang ke-6. Dia kata apa? Okay, cikgu kecilkan sikit supaya korang boleh nampak dengan jelas. Dia kata Raja 5 menunjukkan 3 garis lurus AB, CD dan AD. Mana AB, CD dan AD. Okey, 3 garis kita ada. Dilukis pada sata Cartesian. AB adalah selari dengan CD. Mana. AB adalah selari dengan apa? CD guys. Information. Tandakan dulu seperti ini supaya nampak dengan lebih jelas. Lepas tu dia kata dan CD dan AD adalah selari dengan paksi Y. Mana? CD, kita tak. AB adalah selari dengan CD. Lepas tu AD adalah selari dengan paksi Y. So ini adalah AD, dia selari dengan paksi Y. Apa maksud dia guys? There's a lot of information yang saya dapat dekat sini. Kau nak tengok ke apa info yang saya dapat? Semua pelajar seminar ramalan saya, mereka tahu macam mana nak ambil maklumat daripada soalan ini. If you guys belum dapatkan, get it quickly. Saya nak ajar awak macam mana maklumat yang saya dapatkan. Okay guys, dia dapat 83. Let me zoom this besar sikit supaya korang boleh nampak dengan jelas. Okay, dia ada maklumat dekat sini. Dia ada 83 guys. 8 ni adalah koordinat X. Okay, so maksudnya kalau saya ada titik A dekat sini, garis lurus, koordinat A pun saya ada 8 untuk X. Okay, tapi Y tu saya tak tahu sebab Y tu sebelah sini. Saya tak tahu Y dia berapa. Badan dekat sini Y dia adalah negatif 3. So what I know is, let's say kalau saya extend garis ni ke bawah, koordinat dekat sini adalah negatif 3. Itu maklumat dia. Maklumat daripada 8 dan negatif 3 saya sudah dapat 2 benda ni. Alright. Okay, next dia kata apa? Okay, and then okay, kalau dia negatif 3 dekat sini okay, itu sajalah first maklumat yang saya sudah dapat. Dia punya Y ni saya tak tahulah. A punya Y saya tak tahu. Okay, let's read the next question. Okay, ada maklumat dia bagi. Diberi bahawa CD sama dengan AD sama dengan 17. Mana CD? Ini adalah CD. Okay, CD jarak dia adalah 17. AD pun jarak dia adalah berapa? Nampak tak guys? AD jarak ni dia sudah bagi tahu berapa? 17. Maksudnya dari bawah sini naik ke atas jarak dia adalah berapa? 17. But you kena faham, daripada bawah sini, sebab ni bawah kan, bawah pergi ke sana baru 17 tau. Ni negatif 3. Naik 3. Kalau naik 3 baru dapat berapa? Kosong. So 17 ni kita naik 3, kita akan jadi 14. So dari sini ke sini jarak dia berapa guys? 14. Therefore this coordinate adalah 14. Simple. This coordinate is 14. That's how you get the info guys. Dapat maklumat dulu. Alright. So lepas kita dapat 14 dekat sana, next dia kata apa? Okay, soalan dia, the coordinates of point A. Okay, dia nak koordinat titik A. Alamak, sudah dapat dah guys. Sebelum dia tanya pun kita sudah dapat 8 dan berapa? 14. That's the answer guys. 8, 14. Okay, next kita tanya apa? Kecuranan garis lurus CD. Okay, mana CD? Okay, ini adalah CD. Okay, cikgu zoom sikit untuk awak. Okay, ini adalah garis CD. Dia nak kecuranan garis lurus. Guys, kecuranan tu very simple. Vertical distance bahagi dengan horizontal distance. Okay, ini adalah horizontal distance. Okay, ini adalah horizontal distance. Okay, ataupun kita boleh buat something like this. Okay, ini kan segitiga. Kalau segitiga, saya boleh dapat Pythagoras theorem guys. Sebab ini 90 degree, saya tahu dia paksi Y 90 degree. Kalau Pythagoras theorem,
Yang ni 17, yang ini jarak dia berapa? Jarak dia kan 8 dekat sini kan, dia sudah bagi tahu kan. Jarak sini berapa? 8. Kita sudah tahu jarak dekat sini adalah 8. So, apa saya buat? Saya cari tinggi dekat sini. Macam mana saya nak cari tinggi? Pythagoras theorem lah guys. A square sama dengan B square plus C square kan. So A adalah 17. Okay. B adalah yang ni adalah C. Kalau saya nak cari C, apa saya buat? A square, yang ni B square, saya tolak je lah. So 17 kuasa 2. 17 kuasa 2 saya tolak dengan 8 kuasa 2, saya akan dapat 225. So punca kuasa 2 jawapan saya akan dapat 15 guys. Jarak dekat sini adalah 15. Itulah apa yang kalkulator bagi tahu pada saya. Jarak di sini 15. So kalau jarak di sini 15, bawah sini dah lah jarak dia berapa? 3 sebab dia negatif 3 kan. So dekat atas ni mesti 12, maka dekat sini nilai dia 12 guys. So kalau nilai dekat sana 12, apa koordinat titik dekat sini? X dia kosong, Y dia berapa? 12. That's it. Sudah dapat X kosong, Y adalah 12. So sekarang ni kita ada dua titik, dua koordinat. 1, 2. Kita boleh gunakan dua-dua koordinat tu untuk cari kecerunan garis CD. So kecerunan garis CD adalah kecerunan dia adalah sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So yang ini depan adalah apa? Depan ni adalah X, belakang adalah Y. Atas pun depan X, belakang dia adalah berapa? Y. So let's say saya namakan dia 2, 2. Yang ni adalah 1, 1. So formula saya Y2 tolak Y1, iaitu 12 tolak dengan negatif 3 guys. So saya tulis 12 tolak dengan negatif 3 per X2 adalah berapa? 0 tolak X1 berapa? 8. So 0 tolak 8. Cikgu tulis kat bawah sini 0 tolak 8. Guys, just solve this. 12 tambah 3 saya akan dapat 15 negatif. Okay, so negatif 15 per 8 guys. Ini adalah kecerunan garis apa ni guys? CD. Sudah pun siap. Sudah pun settle. Okay, tapi kita ada satu lagi. Persamaan garis lurus apa? AB. So mana AB? Okay, ini adalah AB guys. This. Saya punya student ni, diorang rasa macam yang ni jackpot untuk diorang. Sebab nak cari kecerunan garis lurus AB kan, is that what they want? Okay, dia nak AB. Kalau nak cari AB, formula dia very simple, iaitu Y sama dengan MX tambah apa? C. M sudah tahu. M baru-baru kita buat sebab gradient untuk CD dan gradient untuk AB adalah apa? Sama sebab diselari. So, formula dia akan jadi Y sama dengan negatif 15 per 8 tambah C. Betul tak? 15 per 8 X tambah C. So, dia 15 per 8 X tambah dengan C. Itulah formula dia sebab kecerunan dia 15 per berapa guys? 8. So Y equals to MX plus C. So sekarang kalau nak cari C, ambil saja titik ni, ganti dalam persamaan. Diorang sudah tahu yang ni adalah apa? X, belakang ni adalah apa? Y. So Y awak adalah 14 sama dengan negatif 15 per 8 darab X tu berapa? 8. So masuk 8 dekat sini tambah C. Buang-buang negatif 15, bawa sana tambah 15, maka C adalah 20 berapa guys? 9. So persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 15 per 8X tambah dengan 29 guys. Sudah habis. Berapa markah untuk soalan ni guys? 5 markah. Settle soalan ni. Let's go to the next question. Alright guys, let's do this. Soalan ke-7 sekarang. Okay, kecilkan sikit cikgu. Alright, okay dah. Cikgu dah buat dah. Okay, let's see. Okay, dia kata apa? Tulis satu pernyataan majmuk dengan menggabungkan. Okay, yang ni kita buat dalam bahasa Inggeris lah. We do it in English lah, right? Okay, write a compound statement by combining the two statements given below. Guys, saya punya student, mereka tahu kalau gabung dua statement, it's very simple, okay? Dengan menggunakan perkataan atau. Okay, dia nak gunakan perkataan atau. So kalau kamu nak gabungkan guys, that's very simple, right? Apa yang dia nak just gabung saja. Tulis satu pernyataan majmuk dengan menggabungkan dua pernyataan diberi di bawah dengan menggunakan perkataan atau. So kita tulis je lah 27 is an integer, or kita tulis je ayat tu. Macam mana nak tulis dekat bawah ni? Okay, kita tulis je yang pertama satu, 27 is an integer or, atau dia tulis apa lagi? Satu lagi ni. Dia kata 27 is a prime number. Okay, 27 is an integer or prime number. Itu je lah.
kamu boleh juga tulis macam tu. Okay, ataupun kamu nak tulis 27 is an integer or 27 is a prime number, boleh juga. Okay, kamu boleh tulis 27 is an integer or prime number, is the same thing guys. You can write it down like that. Okay, next dia kata apa? Okay, tulis permis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Okay, tapi dekat sini dia ada satu lagi. Okay, satu kita dah buat. Yang kedua, nyatakan sama ada pernyataan majmuk 71 adalah benar atau palsu. Okay, dia nak tahu benda ni benar atau palsu. Maksudnya 27 is an integer or 27 is a prime number. So guys, ini adalah balik kepada konsep PS4 dengan iPhone 12. Saya punya student seminar ramalan, mereka tahu teknik dia. So apa yang kita buat dekat sini? 27 is an integer. Integer ke tidak? Yes, dia integer. Memang betul. Okay. Tengah-tengah dia gunakan OR. 27 ni bukan prime number. Sebab dia boleh bahagi dengan 3. So, dia bukan prime number. So, kalau kita guna OR, satu tu betul, dia benar lah jawapan dia. So, kita akan tulis dekat apa dekat sini? Kita akan tulis benar dekat sini. That's it. Simple. Alright. Permis kedua pula sekarang. Okay. Yang ini dia ada konsep apa? If. Kalau dia gunakan perkataan if, kami ada juga teknik nak buat. Okay. Ini adalah alright, ayat yang pertama ada dekat depan. Yang ni then, ini adalah ayat yang kedua. Sekarang dia tulis 7 is the radius of the circle. Sekarang dia gunakan 7 is the radius of the circle. Ayat ni lebih kurang sama dengan yang belakang. J is the radius of the circle, tapi ditukar 7 is the radius of the circle. So apa yang dia telah buat adalah perkataan J ini dia telah tukar kepada berapa? 7. Therefore saya punya permis 2 akan jadi V sama dengan 1/3 pi jejari dia kuasa 2. J tu tukar dengan berapa tadi? J ni tukar dengan 7. Maka kita akan tulis 7 kuasa 2 dan kurungan ada berapa? 9. Ialah isi padu. That's it guys. Inilah apa yang kita kena buat. So saya tiru je benda ni and then saya bawa dia letak dekat bawah. Okay, that's it. Itulah apa yang cikgu nak buat. Ini adalah jawapan untuk permis yang keberapa? 2. That's it guys. Simple. Alright, next kita ada C satu lagi. Okay, dia tulis apa? Write a conclusion by deduction. Dia kata okay, write a conclusion by deduction. Deduction maksudnya dia akan bagi awak satu general punya formula. Kita kena masukkan nilai, cari jawapan itu sajalah. So dia kata it is given that the total surface area of a cube is 6x square where x is the length of each side. X tu adalah tepi, dia sudah bagi tahu. Dia kata make a conclusion by deduction. Maksudnya dia akan buat satu conclusion secara spesifik di mana total surface area of the cube with x adalah berapa? 4 guys. Just ambil benda ni ganti dalam equation itu sajalah. So kamu akan dapat 6 x kuasa 2. X adalah berapa? 4 kuasa 2. So 6 darab 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 adalah 16. 16 darab dengan 6. Jawapan kita adalah 96 cm cube. Itu adalah jawapan dia. 6x square where the length total surface area bukan cube dia adalah kuasa 2. So kita tulis je 96 cm kuasa berapa? 2. Itu sajalah. So kamu boleh tulis apa tau? Kamu boleh tulis, maka kamu boleh tulis jawapan kamu lah. Jumlah luas permukaan kubus dengan X dengan 4 cm tepi adalah sama dengan 96 cm square. That's it guys. Itu saja. Soalan ni was so easy dan dia berapa markah ni guys? 5 markah. Settle soalan ini. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan berapa? Soalan 8 sekarang. Guys, kita ke soalan 8. Soalan 8 lah. Soalan apa ni guys? Tengok pun dah tahu. Soalan matrix. Okey, dia kata apa? A, dia sudah bagi. Ini adalah soalan dia. Cari nilai M dan apa? N. You need to find the value of M dan N. Dia kata, ini darab dengan ini adalah 1001 guys. Saya punya pelajar seminar ramalan dia akan rasa excited. Alamak cikgu, benda ni senang. Okay guys, actually kalau dua benda ni kamu darat, kamu dapat 1001. Maksudnya, salah satu matrix ni adalah songsang bagi satu lagi matrix. So very simple. Ini adalah penuh. So kita songsangkan benda ni, kita akan dapat yang depan. Tapi perhatikan depan tu ada M. So dia belum darat dekat dalam ya. So maksudnya saya akan ambil matrix ni, saya songsangkan lah. Maksudnya jawapan dia 2, 4, -5, -6. So kita dapat, cukup-cukupan sikit. Alright. So kita dapat 2, 4, -5, -6 kan. So yang ni saya kena cari songsang. So macam nak cari songsang? 1 per AD, 2 darat -6. Ini dengan ni kita kena darat silang Okay, 2 darat -6 kita akan dapat -12. Tolak dengan BC, 4 darab dengan -5, cikgu akan dapat -20. Alright, itulah apa yang saya akan dapat. Dan bila saya salin ni, yang ni ada perubahan. 2 ni tukar
Tempat 2 ni pula tukar simbol. So saya akan tulis negatif 6 dan 2 dekat bawah. Yang ni pula akan jadi negatif 4 dan ni akan jadi 5. That's it guys. Bila saya tukar benda ni, inilah jawapan dia saya dapat berapa? Okay, tambah dekat bawah sini 1/8. Okay, darab dengan negatif 6, negatif 4, 5 dan 2. Inilah apa yang saya dapatkan. Ini adalah sebenarnya guys this matrix, sebab dia bila darab tu dua-dua dapat 1001 kan. So yang ini adalah sebenarnya matrix yang ada dekat depan sini. So ini adalah sama dengan M dalam kurungan negatif 6 berapa? N 5 dan 2. So guys, inilah benda yang sama. Dua-dua ni adalah matrix yang apa? Sama. So dengan kita banding, you tak percaya you banding. Negatif 6, negatif 6. 5, 5. 2, 2. N ini mestilah negatif berapa? 4 dan M ni mestilah 1 per berapa? 8. Itu saja guys. Therefore, you punya M adalah 1 per 8 dan N adalah berapa? Negatif 4. Sudah habis. Itu adalah jawapan kamu guys. Untuk atas kita sudah dapat. Yang bawah ni pula dia kata apa? Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matrix. Okey, kita kena tulis ni dalam bentuk matrix. Lepas tu seterusnya dengan menggunakan kaedah matrix, hitung nilai X dan Y guys. Is the usual question. Everybody must know how to do this question. First step, kita tukar ni kepada bentuk matrix. Depan ada 2, negatif 5, 4, negatif 6. Tulis dulu. 2, negatif 5. Kita ada 2, negatif 5, 4 dan negatif berapa? 6. Inilah apa yang saya dapat. Depan tu dia ada X. So saya tulis X dekat atas, Y dekat bawah. Kalau saya buat ni, saya akan dapat negatif 6 dan 3 guys. Inilah apa yang saya akan dapat. Okay, most of the time kalau kamu perhatikan, matrix yang dia bagi ni, nampak tak? 2, 4, negatif 5, negatif 6. 2, 4, negatif 5, negatif 6. Logik kan? So kalau yang ni bawa sebelah sana, kita akan dapat apa? Songsang. Songsang kan kita sudah dapat. Inilah dia punya songsang. Sebab 2, 4, negatif 5, negatif 6 ni, bila kita songsang kan kita dapat yang ini. Betul tak? So kamu boleh terus tulis benda tu guys. So apa yang kamu buat adalah XY adalah sama dengan 1 per 8 dalam kurungan negatif 6, negatif 4, 5 dan 2. Kamu boleh ambil dia punya matrix songsang. Ni bawa sana jadi songsang kan. Kamu boleh terus ambil songsang dia je, salin saja dekat sini. Alright. Lepas kamu salin songsang dia, kamu kena darab dengan apa? Dekat belakang lah. Number belakang tu dia bagi berapa? 6, negatif 6 dan berapa? 3. So kita tulis je negatif 6 dan 3. Alright. So sekarang kalau kamu nak selesaikan dekat belakang tu, kita just ikut darab sajalah. Kalau kita nak ikut darab, yang atas ikut tak? L. Okay. Kita nak buat benda ni kan. Okay. Kalau kita nak darab, alamak, number dia tak nampak Okay. Nampak lah. Ni negatif 6. Okay. Cikgu tulis number dia dengan jelas supaya korang boleh nampak. Ni adalah negatif berapa? Negatif 6. Yang ni adalah negatif 4. Yang ni adalah negatif 6. Yang ni adalah berapa? 3 guys. So kita kena buat yang ni. So apa yang kita akan buat adalah X dan Y dekat depan adalah sama dengan 1 per 8. Darab dengan negatif 6. Darab negatif 6. Okay, cikgu selesaikan yang belakang ni dulu Maksudnya yang ni lah. Yang ni dengan yang ni. So negatif 6 darab dengan negatif 6. Kita akan dapat 36. Mesti tambah dengan 3 darab dengan negatif 4. So 36 tambah dengan negatif 12. Alright. Negatif 12. Tolak 12 lah. Kamu akan dapat 24 dekat atas. Kamu akan dapat 24 dekat atas. Dan bawah ni pula, yang ni darab dengan yang ni lah. So 5 darab 6 negatif 30. Negatif 30 tambah dengan 2 darab 3 adalah 6. Kita akan dapat negatif 24 dekat bawah guys. Alright. So kalau kita permudahkan benda ni, kita simplify benda ni, maka kita akan dapat apa? X dan Y adalah sama dengan 24 bagi dengan 8. Kita akan dapat 3. Bawah dia adalah negatif 3. This is the two things yang saya akan dapat dekat sini guys. So therefore X adalah 3 dan Y adalah negatif 3 guys. Kamu tulis benda ni je, sudah habis. Alright. Okay, keluar kalkulator pula. Okay, sudah habis guys. Mana jawapan dia? Ni lah jawapan dia. X dia 3 dan Y adalah negatif 3. That's it guys. Sudah habis. Kalau kita sudah siap benda ni, berapa markah soalan ni? Nampak kat sini? 6 markah guys untuk soalan ni. Kalau 6 markah, settle soalan matrix. Soalan ke-8, jom kita pergi ke soalan seterusnya sekarang. Alright guys, kita tengah buat soalan number 9 sekarang. Soalan bulatan. Jom kita lihat dia kata apa. It is given, okay, diberi bahawa, atas ni dia kata apa? A, B, C, D. Okay, Rajana menunjukkan bulatan ABCD dan PQRS yang berpusat. Okay, ABCD adalah yang kecil ni, PQRS yang besar ni. Pusat dia dekat O. Kita sudah tahu benda tu. Okay, next kita pergi tengok soalan dia. Dia kata diberi bahawa OA sama dengan 14. Mana OA? Mana OA? Ni adalah OA. OA ni adalah berapa guys? 14. Kita tulis maklumat guys. Ni semua penting tau. Maklumat tu jangan tinggalkan. OA adalah 14. Dan PA
sama dengan AO. Mana PA? PA ni sama dengan AO. Dia sama. Maka guys, you kena faham yang ni adalah 14 juga. Alright, 14. So, bulatan yang besar ni kita akan dapat dia punya jarak dia berapa? 28. Itu untuk besar lah. Sebab dia 14 kan 28. Kita sudah pun tahu guys maklumat dia. Let's look at this question sekarang. Perimeter dalam cm kawasan yang berlorek. Alright. Perimeter kawasan berlorek, aku dah agak dah. Diorang ni memang nak kelirukan kita. Okay guys, kalau nak buat perimeter, saya punya suggestion untuk pelajar kena tulis dulu, right? Tulis dulu So, perimeter maksudnya, let's say kita mula daripada satu tempat lah kawasan yang berlorek. Kita mula daripada B dekat sini, okay? Kita kena cari BQ. Lepas tu dari BQ, Q ni pergi cari dekat luar sini sebab ni semua kawasan berlorek kan? Dekat luar sini. Lepas tu masuk dekat dalam sini. Lepas tu naik atas dekat sini, turun bawah sini, pergi sini dan cari yang dalam sini. Itu adalah perimeter kawasan berlorek. Nampak tak betapa banyaknya dia bagi. Alright, tak apa, kita buat dulu lah. Okay? Rangka dia adalah kita just tulis dulu. Kalau kita nak perimeter kawasan berlorek, kita tulis apa yang kita nak. That's where kita takkan buat silap guys. So, kita nak cari BQ dulu. Kita mula daripada B, kita nak cari BQ. Lepas tu tambah dengan QRSP. Okay, QRSP. Hope you guys following me QRSP kita kena cari. Lepas tu kita kena tahu PA. Kita kena cari PA tambah dengan PA. Lepas kita pergi daripada P pergi ke A, kita kena pergi AB pula. Kita kena cari tambah apa? AB. Lepas tu saya tambah BC. Saya kena tambah BC kan? Okay, saya tambah dengan BC. Lepas tu saya kena tambah dengan apa? Saya kena tambah dengan, oh bukan BC, dia BO. Kita kena cari BO dulu. So dia BO dia BO. Okay, kita tambah BO. Lepas tu ni BO BO. Lepas tu kita kena tambah apa? OA pula kita tambah. Lepas tu kita tambah dengan OA pula. Lepas tu kita tambah dengan apa ni guys? ADCB. Okay, ADCB pun kita kena tambah sebab itu kawasan berlorek kan. Kita tambah ADCB. Inilah apa yang kita kena buat guys. So, ingat BQ, QRSP, lepas tu PA, lepas tu AB, lepas tu yang ni turun bawah, BO, lepas tu OA, yang ni lah kita kena tambah. So, this is all the things, maklumat yang kita perlukan. So, kita sekarang ni nak buat apa? Kita mula isikan maklumat dia lah. So, actually it's easy actually. Kalau kamu tengok BQ. Okay, BQ ni berapa? Ni kita dah tahu BQ adalah 14. Kita sudah tahu kan? So, BQ tu kita salin je 14. Okay, 14. Tambah dengan, kalau saya nak cari QRSP guys. Nampak QRSP. Yang ni QRSP. Kalau saya nak cari QRSP guys, sudut dia berapa darjah? Sudut dekat sini berapa darjah? 270 darjah. Simple je. So, saya ambil 270. Formula lilitan lah. 200 saya zoomkan sikit. 270 darjah per 360. Kalau lilitan kita punya formula adalah pi 2 pi j lah. Maksudnya 2 darab pi darab jejari. Okey, jejari untuk bulatan yang besar ni. Sebab kita tengah kira yang luar ni kan. Yang luar ni adalah sebenarnya bulatan yang besar. So, jejari dia adalah berapa? 28. Kita tulis saja 28 dekat sini. Okey, 2 darab pi darab jejari 28. Okey. So, ini adalah maklumat untuk apa guys? QRSP. Yang belakang dekat luar tu lah. Next, kita nak tahu PA dan AB. Kita kena tahu. Okey, mana PA, mana AB guys. So, ini adalah PA. PA kita tahu 14. Lepas tu AB. AB tu kita kena cari. Alright. AB tu adalah 90 darjah sudut dia kan. Okey, kita cari dulu. PA 14. Okey, kita tulis dulu. PA adalah 14. Okey, PA saya sudah buat. PA sudah buat 14. Lepas tu AB sudut dia 90 kan. Okey, tambah dengan, kalau 90 darjah dia 90 per 360 darab dengan 2 darab dengan pi 22 per 7 darab dengan dia punya jejari guys. Untuk AB, mana jejari dia? Ni AB kan. So jejari dia yang ni kan. Jejari dia berapa? 14 sebab bulatan dia kecil lah. So kita tulis jejari dia berapa? 14 dekat sini. Okay, 2 pi j. So ini adalah untuk AB. Kita sudah pun buat AB dekat sini sudah buat. Next kita nak BO dan OA. BO, OA tu senang. Nampak? BO dan OA tu adalah senang. Berapa? 14 tambah 14 lah. So kita buat je. Tambah 14. Tambah dengan 14. Tambah dengan okay, ADCB. Mana ADCB? Inilah ADCB. ADCB. Kalau saya nak tahu ADCB. ADCB ni adalah sebenarnya bulatan kecil ni kan. Bulatan kecil ni. Tapi sudut dia berapa? 270 darjah. Kalau sudut kecil 270 darjah, kita letak je formula dia. Okey, 270.
Okay, formula dia adalah 270 per 360 darab 2 darab pi 22 per 7 darab dengan jejari. Jejari dia berapa guys? 14 sebab dia bulatan kecil kan. Bulatan kecil tu kan kita dah tahu 14 besar tu lah ni. Alright guys, all you need to do now is masukkan benda ni dalam calculator and you are done. Okay, I'm gonna put this inside the calculator and I'll write the answer selepas ni. But to be safe, better kita buat ini dulu, kita buat ni, kita buat ni, kita tulis jawapan dia and then kita tulis semua jawapan. So let me write that down dulu. 14 tambah dengan jawapan yang ni, lepas tu tambah dengan 14, tambah dengan jawapan yang ni, lepas tu tambah dengan 14 dengan 14 berapa? 28 lah cikgu tulis. Lepas tu tambah dengan jawapan yang terakhir. So saya kena masuk jawapan kat belakang, jawapan tengah-tengah, jawapan depan. Saya nak guna kalkulator dan saya nak tulis jawapan dia dekat sini sekarang. Jawapan depan ni adalah 132. Jawapan dekat depan. Okey, jawapan dekat belakang pula saya dapat 22 dekat sini yang tengah-tengah ni, dan yang hujung pula saya dapat 66 guys. So kalau saya tambah semua ni guys, let's do this. Saya akan dapat 14 tambah dengan 132 tambah dengan 14 tambah dengan 22 tambah 28 tambah dengan 66. Jawapan saya adalah total 276 cm. That's it. Itu adalah jawapan untuk A, perimeter kawasan berlorek. So next kita tengok B pula. B ni dia nak apa? Area kawasan berlorek. Area of the shaded region. Guys, it's the same thing. Okay, apa yang kita kena buat logik dekat sini? Okay, yang ini area dia senang kita nak cari. Area AOB. So area pun kalau kamu nak buat guys, it is best for you to write down macam mana nak dapat dia punya area. So first area AOB. Yang ni AOB. Cikgu tulis dulu area AOB. Saya tulis area AOB. Saya kena tambah dengan, guys, macam mana saya nak cari kawasan berlorek yang ni guys? Okay, actually guys, kalau kamu lihat, saya boleh ambil bahagian ni penuh. Okay, saya boleh ambil jawapan dia penuh. Saya carilah semua. Saya cari semua dekat sini. Lepas tu saya tolak yang kecil sini. Nampak tak? Yang putih ni cikgu tolak. Cikgu tolak yang kecil sini. Bila cikgu tolak yang kecil sini daripada besar, dapatlah yang balance tinggal dekat sini. So logically speaking, kalau saya nak buat luas OQRSP. Okay, OQRSP. Saya kena tolak dengan, tengok luas dia. OQRSP saya kena tolak dengan luas apa guys? OBCDA. Itulah saya kena buat OBCDA. Itulah rangka saya, betul tak? Ini adalah rangka saya. Kalau saya siapkan benda ni, saya sudah dapat dia punya jawapan lah. Alright, luas kawasan berlorek, betul tak? So let's write this down guys. Let's do this. I think it's easy. Okay, luas AOB. Luas AOB yang pertama ni, macam ni kita nak buat. Sudut dia kita sudah tahu 90 darjah. 90 per 360 darab pi j kuasa 2. Pi 22 per 7 darab dengan jejari kuasa 2. Jejari dia 14 kuasa 2 guys. Ini adalah luas apa? AOB. Alright. Okay, sebab tak ada ruang dekat sini, saya tulis dekat bawah Okay, yang ni pula saya nak buat dekat bawah sekarang. Yang ni cikgu buat dekat bawah sini, jalan kira dia. Okay, jalan kira dia dekat bawah tu adalah apa? Luas yang besar tu. Kalau luas besar tu, sudut saya sudah tahu berapa? 270 per 360. Alright, sebab yang besar ni kan sudut dia 270 kan. Okay, 270 kan dekat sini kan. Okay, 270 per 360 darab dengan pi 22 per 7 darab jejari kuasa 2. Jejari dia untuk bulatan besar ni adalah 28, maka saya tulis 28 kuasa 2. Tapi yang ni adalah yang besar punya kan. Yang besar punya kita kan kena tolak dengan yang kecil punya, betul tak? Okey, yang ni tambah tambah. Yang pertama punya tambah dengan kita tolak yang kecil. Kalau yang kecil formula dia adalah pi. Okey, sudut dia pun 270 darjah juga per 360 darab pi 22 per 7 darab dengan jejari. Jejari yang kecil tu adalah 14 kuasa 2. Inilah apa yang kita kena buat guys. So tekan saja benda ni bulat-bulat dalam kalkulator. Let me do this and write for you the answer guys. Okey, jawapan yang pertama ini kita akan dapat 154 cm square. Jawapan yang pertama. So saya akan buat yang kedua dan tulis jawapan sekarang. Yang kedua ni pula bila saya selesaikan, saya akan dapat 1848. So dia kena tambah dengan 1848 tolak dengan yang kecil dekat dalam sini kan. Okay, let me do that sekarang. Yang kecil pula saya dapat 462 guys. So apa yang saya dapat? 1848 tolak 462. 1848 tolak dengan 462 answer. Dan saya tambah dengan 154 dekat luar. Jawapan terakhir saya adalah 1540 cm square guys. Ini adalah jawapan untuk luas bulatan kawasan berlorek. But one thing dekat sini ni, dia bukan cm square sebab dia tengah bagi
unit kan. So unit tu kita tulis je lah unit kuasa 2. Yang jawapan tadi pun bukannya cm sebab dia tak kata cm. So dia kata unit, kita tulis unit. Sudah habis, itu sahaja guys. So soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 9. Berapa markah guys? 6 markah untuk soalan bulatan macam ni. Just masuk dalam formula, you get the answer. Let's go to the next question. Alright guys, soalan seterusnya, soalan nombor 10. Jom kita lihat ini soalan apa ni. Nampak tak ada apa dalam kotak? What's in the box? COVID in the box. Alright, okay. So kita cuba tengok soalan ni pula. Alright, dia kata apa? Raja 7 menunjukkan 5 keping kad huruf yang dimasukkan dalam sebuah kotak. Dia sudah masuk dalam satu kotak. Lepas tu dia kata dalam kotak tu dia ada kad lah, COVID, COVID. Alright, dalam kotak tu ada COVID. Dan berani dia kata 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu satu demi satu dengan penggembalian. Maksudnya with replacement lah. Dia masuk tangan dalam kotak COVID, you kena keluarkan satu COVID untuk awak. Okay, alright. Dan you kena letak balik, you kena ambil balik. So replacement maksudnya you put it back inside. So maksudnya kalau first time saya sudah ambil C, saya masuk balik, second time pun saya boleh ambil C juga. That's the logic. Alright. So kita tengok apa yang dia nak. Complete the sample space in the table 1 in the answer space. So dia kena isikan jadual. Mana jadual? Jadual dia dekat belakang. Okey, inilah jadual dia. Guys, isi jadual senang je. Nampak tak teknik dia? C dengan C, C, C. C dengan O, C, O. C dengan V, apa? C, V. Macam tu je lah kita buat. So, yang ni adalah C, V. Ni adalah C, D. Yang O, ni adalah E. K adalah I, yang adalah O. D, O. So, that's what. I, lepas I dengan D. Berapa markah untuk soalan ni weh? Senang je. Berapa markah ni? Dapat markah berapa. Total 6 markah lah. So, saya rasa yang ni maybe kamu akan dapat 2 markah, something like that. Pengagian markah saya tak nampak. But let's see apa yang dia nak. Alright, kita dah buat A dah. A sudah pun settle bang. Sekarang B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okay, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, hitung kebarangkalian bahawa guys, you kena senaraikan semua. Okay, maksudnya you have to like list down apa yang dia nak dekat sini lah. So dia kata apa ni? 2 keping kad yang dipilih itu mempunyai huruf yang sama. So guys, kalau dia ada huruf yang sama, logically macam mana kamu kena senaraikan lah. So kalau kamu senaraikan dia macam mana tau? CC, okay, OO kan COVID kan, dia COV, VV, okay, II, okay, lepas tu dia ada DD, COVID lah, CCOOVVIIDD, okay, itulah perkataan yang kamu boleh nampak, okay. So kita ada berapa jawapan dekat sini? Okay, kita ada 5 pilihan. Daripada total kita ada berapa ni guys? Kamu nampak tak dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada total 25 outcome yang boleh kita dapat, jawapan yang kita boleh dapat. So 5 per 25 per mudahkan kita akan dapat 1/5. So ini adalah jawapan untuk 21 guys. Itu cara kita buat sebab dia nak apa? Huruf sama kan. Inilah kad-kad yang ada huruf yang sama. Saya sudah ambil kad-kad ni. Daripada jumlah kita ada 25 kad, maka kita simplify dapat 1/5. Itu saja. Alright, now let's look at B yang berdua ni pula. Dia kata kad pertama ialah kad berhuruf vokal atau. Dia ada atau guys. Dia ada atau. Nampak? Yang perkataan ni penting. Dia ada atau. Kad kedua ialah kad konsonan. So either one dia nak ambil. Okay guys, I tak nak listkan semua dekat sini, but I just show you from the answer. So dia nak kad pertama ialah berhuruf vokal. Kad pertama dia nak vowel actually lah. Okay, vowel tu A, E, I, O, U. Kad pertama tu dia nak either A, E, I, O, U A, E, I, O, U. So dia nak kad pertama tu O ataupun I. Dia nak ambil O ataupun I. Atau. The second one adalah kad consonant. So dia boleh selain daripada A, E, I, O, U lah. Dia nak lah. Okay. So kita tengok logik dia. Kad pertama adalah vowel. Okay. Vowel. Okay. Vocal lah. Dia kata tulis tu vocal kan. Saya tulis je vocal. But it's actually vowel dalam bahasa Inggeris. Vowel. Okay. Vowel. Dan yang kedua adalah consonant. Saya dah tahu Alright. First card dia nak vowel. So mana yang masuk dalam dia punya pilihan? First card tu adalah vowel. Saya masuk. Vowel tu adalah A, E, I, O, U kan. Okay, card mana pertama ada O? Ni O. Saya pilih semua yang ada O dululah. Okay. A, E, I, O, U kan. Depan tu kena ada O. Ni adalah depan O. Ni adalah depan O. Okay. So itu adalah A, E, I, O, U. Okay. Dan lagi pada A, E, I, O, U tu saya sudah ada O. U, I. Sekarang saya kena pilih I. Ini adalah I. Ni adalah I. Ni adalah I. Yang ni adalah I.
Yang ni adalah I. Apa lagi I? Depan tu dia kena ada I. Itu sajalah. Okay, itu sajalah, depan tu dia ada I. Semua ni yang depan tu ada I. So dia nak pilih yang ini, dia kena pilih kad yang ini. Atau yang belakang tu kena ada apa? Consonant. So yang mana belakang tu ada consonant. Alright. Dia belakang tu kena ada consonant tu. Maksudnya belakang tu tak boleh ada A, E, I, O, U lah. So kalau belakang tu ada O, saya takkan pilih. Yang ni tak ada O dekat belakang. Nampak tak dekat belakang? Dia tak ada O, saya pilih. Kalau dia ada O dengan I dekat belakang, saya tak akan pilih. So yang ni boleh kita pilih. Yang ni ada I tak boleh. D boleh. Ni belakang D boleh. Belakang D boleh. Belakang I tak boleh. Belakang I tak boleh. Belakang I tak boleh. Belakang V boleh. Belakang V boleh. Belakang O tak boleh. O tak boleh. Belakang C boleh. Belakang C boleh. So guys, semua yang cikgu tandakan dekat sini sebenarnya boleh dipilih. Alright. So berapa yang saya telah tanda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 guys. So maksudnya total kamu ada 19 daripada berapa jawapan? 25. Inilah jawapan untuk kedua. Sebab dia kata atau depan kena ada, ikut syarat dia depan atau syarat dia kat belakang. Dua-dua ada, angkut saja. Itu you punya jawapan. So this question is like so easy. Berapa markah untuk soalan ni guys? Should be 5, 6. Oh, 6 markah guys. 6 markah untuk soalan ni kita dah sapu. Jom kita pergi ke soalan terakhir, soalan nombor 11 sekarang. Alright guys, so ini adalah soalan yang ke-11. Ini adalah kecerunan dan luas di bawah graf. Okay, jom kita baca soalan ni. Dia kata Raja 8 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah lori dalam tempoh 20 saat. 20 saat, ini graf laju masa. Maksudnya ada dua maklumat, satu kecerunan dan satu lagi luas di bawah graf. Alright, next dia kata apa? Nyatakan laju seragam dalam ms-1 lori tersebut. Guys, laju seragam is a constant speed. Constant speed, uniform speed, constant speed. Sama je lah. Maksudnya graf bahagian inilah. Berapa dia punya laju? 16 ms-1. Sudah siap 16 ms-1. Macam tu je, kita kena jimat masa, buat dengan cepat. Next dia kata apa? Calculate, hitung kadar perubahan laju. Guys, kadar perubahan laju maksudnya dia punya kecerunan. Dia punya kecerunan in ms-2 dalam 5 saat yang pertama. Mana 5 saat pertama? So 0 hingga 5, inilah 5 saat pertama. So dia nak awak cari kecerunan dekat sini guys. Kecerunan adalah vertical distance over horizontal distance. Very simple. Vertical distance dekat sini, jarak dia 16 tolak 7, kita akan dapat berapa? 9. Horizontal distance dia adalah berapa? 5. So vertical distance over horizontal distance, jawapan dia adalah 9 per 5 ms-2. So kita akan dapat 9 per 5 ms-2 guys. Sudah habis, itu saja. Cikgu tak kira pun, itulah pengiraan dia. This is what I teach in my seminar ramalan, how to do it fast and get your marks correctly. So itulah apa yang kamu kena tengok dekat sini guys. Alright, kita sudah buat benda tu ni. Okay, next C pula dia kata apa? Hitung jarak. Bukan jarak hitung nilai T jika jarak yang dilalui dalam 15 saat yang terakhir ialah 160. Mana 15 saat terakhir guys? Ini adalah 5. Yang ni 20. Yang inilah total jarak dia dalam 15 saat yang terakhir. Maksudnya kalau dia cakap tentang jarak, kalau graf laju masa, jarak maksudnya luas di bawah graf. So luas di bawah graf ini dia pun sudah cakap jarak yang dilalui dalam masa yang terakhir ni adalah 160. Betul tak? So jarak A, yang ni adalah B. Kamu boleh buat macam tu, A, B, ataupun kamu boleh terus kira sebagai satu trapezium pun boleh guys. This is also a trapezium. So kalau kamu nak buat trapezium pun boleh. Kalau kamu nak buat apa tu yang ni pun boleh, but cadangan dia yalah dua-dua pun boleh lah, up to you guys. Okay, kalau saya nak buat jimat masa, saya akan buat trapezium. Apa formula trapezium guys? Formula trapezium adalah setengah kali, alright, setengah. Okay, saya tulis dekat sini lah, but sebelum tu saya nak tahu dia punya panjang dekat sini adalah berapa. Yang ni adalah 15, kita sudah tahu 15, alright. Yang atas ni adalah berapa? Sebab inilah dua garis yang selari kan, parallel lines kan. Yang atas ni adalah sebenarnya beza antara dua ni kan. So beza antara dua ni adalah T tolak berapa guys? 5. Itulah jarak antara yang dua-dua ni lah, alright, tengah-tengah ni, alright. So this is the distance dekat sini. So hasil tambah dua sisi lagi, darat dengan tinggi. Tinggi dia berapa? 16. Kita sudah tahu. So let's do this guys. Formula dia adalah setengah darat dengan hasil tambah dua sisi selari. Bawah tu saya tahu 15, atas adalah T tolak 5. So 15 tambah dengan T tolak 5, hasil tambah dua sisi selari, darat dengan tinggi dia 16. Kan kita sudah nampak kan tinggi dia 16 kan dekat sini kan. Let's settle this guys. Let's do this and settle this. 15 tolak 5 saya akan dapat 10 kan. Okay, so setengah darat dengan 10 tambah dengan T, darat dengan 16. So 2 dengan 16 boleh buang, dapat 8. So kita darab kita akan dapat
80 tambah 8T adalah sama dengan, okay, ini kan jarak kan. Kalau kita selesai ni dapat berapa? 160 lah kan dia dah cakap tadi. So 160, 8T adalah 2, 8T adalah 2 sebab, okay bukan, 160 tolak 80 saya akan dapat 80, maka T adalah 10 guys. Sudah pun dapat jawapan T. Berapa ni bang? 10. Kalau ni 5, ni 20. T itu adalah berapa? 10. Sudah settle guys. Berapa markah soalan ni? 6 markah. Soalan yang ke 11. Kertas Johor soalan percubaan SPM 2020 set 1 kertas 2 bahagian A settle guys. So guys, kertas percubaan Johor kertas 2 bahagian A sudah pun settle guys. Sudah pun settle. Harap kamu faham semua benda yang cikgu ajar kamu dalam soalan-soalan tadi. I hope I made it very clear. Hope you guys really understand. Dan kalau sekali lagi saya nak ingatkan kamu, kalau kamu free pada hari Jumaat, join saya dalam live stream saya pukul 9 malam hingga 10 malam. Banyak benda yang kita akan share. But most important thing guys, if you are new here, tolong tekan like, tolong tekan subscribe, tolong tekan share button dengan kawan-kawan awak. Dan satu lagi perkara yang penting guys, seminar ramalan. If you want to get improvement, kalau you nak improve you punya results, you need to get my seminar ramalan. Don't wait, don't waste your time. My seminar ramalan, there is a lot of content dalam sana. Apa yang ada guys, saya tak bagi awak just satu set soalan dan saya cakap benda ni akan keluar. No, I don't do that. I teach you A to Z daripada form 3 sampai form 5. Semua soalan yang akan keluar dalam exam, straight to the point. Soalan ni akan keluar, macam mana bentuk soalan ni, apa yang dia nak, all that important stuff saya ajar awak, so that any question yang keluar kamu memang dah boleh jawab. Don't forget, description ada link untuk seminar ramalan. Check it out. Ramai pelajar berfaedah daripada seminar ramalan cikgu. Hope you guys can also get good results. That's my aim. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Thank you, bye bye.